Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya adalah Bapak Adin Hazim daripada Kor Angkatan Agama Tentera Darat Malaysia. Beliau merupakan seorang ustaz yang berpengalaman untuk tajuk assignment yang diberikan oleh saya, iaitu mengenai pendapat Melayu moden kita terhadap hantu ataupun makhluk halus. Okey, boleh berikan sedikit pengenalan Encik Adin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makhluk halus. Makhluk halus ni kalau dalam bahasa mudah masyarakat Melayu kita ni hantu lah. Kalau dalam Al-Quran dia tak ada hantu, dia cuma ada jin dan juga syaitan je. Okey, kebiasaannya masyarakat kita ni jadi takut, jadi gerun dengan hantu ni sebabnya kebiasaan dia kalau mengacau kita, dia muncul dalam rupa yang menakutkan, rupa yang tak dijangka dia akan muncul macam tu. Tujuannya dia jadi macam tu sebab dia nak pesongkan akidah kita. Sebab sewaktu Iblis laknatullah keluar, Allah perintahkan keluar daripada syurga tu, dia dah janji dia nak sesatkan anak Adam, dan Allah izinkan. Tapi Allah kata yang mana hamba dia yang beriman, Allah akan jaga dia, Allah akan pelihara dia daripada disesatkan oleh Iblis laknatullah. Jadi Iblis ni dia dah berjanji dia nak sesatkan kita. Dan untungnya kita ni katakan untung sebab kita ni umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi disebabkan itu Nabi dah bagi tahu kita ni Iblis dan syaitan dia dah berputus asa kalau nak sesatkan kita dalam perkara-perkara yang besar. Sebagai contoh, kalau nak bagi kita sembah dia ataupun sembah berhala, sembah pokok, sembah matahari, macam ajaran dulu. Tapi dalam perkara-perkara kecil kita kena jaga-jaga. Sebagai contohnya macam takut pada jin, takut pada hantu, percaya pada diorang, mohon bantuan dengan diorang, tu perkara-perkara kecil lah yang boleh menjuruskan kepada syirik. Masyarakat kita ni dekat dengan dia sebabnya kita ni daripada kecil, kalau kita perasan kan, kalau kita perasan daripada kecil memang kita dah dimomokkan untuk rasa takut dengan dia. Sebagai contohnya, kalau kita balik lewat, masuk rumah lewat maghrib, nanti kalau balik lewat nanti kan kena sorok dengan hantu contohnya. Tu dia jadi kita ni macam dekat lah dengan orang. Dan kalau tengok pada tanah Nusantara khususnya, kita ni Malaysia, Indonesia, kita ni lebih dekat dengan hantu. Ada beribu-ibu nama hantu. Kalau di belah Arab sana satu je jin ataupun syaitan. Kita ni ada macam-macam nama hantu. Dan masyarakat kita ni, kalau kata pengarah ataupun mana-mana producer keluarkan cerita pasal hantu, mesti cerita tu top, mesti ramai nak tengok. Sebab kita ni macam dekat lah dengan dunia hantu ni. Okay, so kalau macam mana pula dengan kalau zaman dahulu, atuk nenek moyang kita, bukan daripada pihak saya lah, nauzubillah min zalik, tapi ada kita dengar dahulu yang mereka ni peneroka untuk buka satu penempatan, mereka macam ada pendamping ataupun saka yang ni. Apa pula pandangan Encik Adin terhadap perkara macam tu? Bagi saya, macam orang-orang dulu, dia boleh buat macam tu sebab mereka dikurniakan satu ilmu seperti ilmu Nabi Ismail AS, Nabi Sulaiman AS, yang mana dia boleh ada ilmu untuk kawal jin tu nak dekat dengan dia. Jadi kita ni bukan semua benda kita boleh buat. Ada satu-satu perkara kita perlukan bantuan. Tapi bantuan kita tu, kita hendaklah bersandarkan atas izin Allah lah. Kita buat tu bukan sebab kita bergantung dengan dia, kita cuma minta pertolongan dia, tapi semua tu atas izin Allah. Tapi janganlah sampai kalau ada yang minta bantuan sampai bagi darah, bagi makan pulut kuning, bagi makan yang golek, itu dah benda yang lain lah. Dan kalau diikutkan, jin-jin ni sebenarnya dia perlukan kita. Sebab kita ni Allah dah bagi tahu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surah Ad-Din Allah bagi tahu, Allah kata, aku dah jadikan manusia ni dengan sebaik-baik ciptaan. Jadi penciptaan kita ni lebih sempurna daripada diorang. Dan apa yang kita pohon, kebiasaannya lebih Allah dengar daripada dia pohon. Sebab tu dia, mana kalau kita dengar cerita wali-wali dulu, jin ni datang sanggup untuk bantu dia untuk
sebarkan agama. Sebabnya jin ni Allah bagi keupayaan, dia ada keupayaan lebih sikit daripada manusia. Sebagai contoh, dia boleh ke satu tempat dalam masa yang cepat, dia boleh alihkan benda-benda yang berat. Jadi sebab itulah macam nenek moyang kita dulu, macam soalan yang ditanyakan tadi, kenapa ada kan pendamping atau nama lebih dekat ni saka kan, sebabnya dia nak membantu. Tapi untuk generasi sekarang ni, kebanyakannya banyak dah pesong. Banyak dah pesong dia gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Sebagai contoh, guna susuk untuk kecantikan, guna untuk tarik duit, guna untuk dapatkan nama. Itu semua dah bergantung pada sihir lah. Bila dah sihir, oleh mendekatkan terjerumusnya diri kita kepada syirik lah. Dan syirik ni antara dosa yang susah Allah nak ampunkan. Sebab kita kalau nak mohon dekat Allah. Tapi kalau ada Allah hantarkan bantuan berupa datangnya bantuan daripada bangsa daripada alam lain, sebagai contohnya daripada jin datang nak tolong kita, kita terimalah. Tapi jangan kita bergantung dengan dia. Macam tu. So dalam pengalaman Cik Adin, dalam Kor Angkatan Agama Tentera Darat ataupun lebih dikenali sebagai Kagat, so adakah terdapatnya gangguan makhluk halus ni di camp yang Cik Adin duduk sekarang ni? Kalau nak kata gangguan gangguan ni ada. Gangguan ni datang daripada dua. Datang daripada manusia yang bersifat syaitan dan juga syaitan tu sendiri. Biasanya dia orang kalau ganggu ni, ganggu dalam urusan ibadah kita lah. Itu yang paling besar. Dan yang biasanya kebiasaan kita tak nampak, dia ganggu dalam urusan peribadi. Sebagai contohnya, kalau buat kerja tu, sepatutnya time kerja kita mengular, buat benda yang tak sepatutnya. Waktu kerja tidur. Kalau maksudnya tak telus lah dalam pekerjaan, waktu yang sepatutnya diperuntukkan untuk kerja, tak kerja. Itu yang siapa yang saya maksudkan sebagai gangguan tu. Kalau kata gangguan seperti kena tindih, ditegur, ada orang kena sihir, benda tu memang ada lah. Itu pun salah satu ujian sebenarnya Allah bagi dekat kita. Bila Allah hantarkan ujian tu dekat kita, kita kena check balik diri kita, kita kena suluh balik diri kita. Ada tak apa-apa masalah kita buat? Maksudnya masalah hubungan kita dengan Allah, macam mana solat kita, macam mana hubungan kita dengan mak ayah. Kita kena check balik. Itu sebenarnya Allah bagi ujian, nak kita balik-balik pada dia, nak kita kembali, rujuk balik pada dia. Itu je. Bukanlah bila kita contohnya kena sihir, kita pun cari siapa yang buat sihir tu, kita balas balik. Itu tak menyelesaikan masalah. So maksudnya kalau macam jenis gangguan dirasuk itu semua bukanlah sebabkan mereka ni berkuasa untuk buat macam tu, tapi semua tu datang dengan izin Allah. Yeah, Allah membenarkan, baru mereka dapat. Kalau tidak, Allah tak benarkan, mereka tak akan dapat. Betul tak? Ya, betul. Okay. Dan So diorang pun, diorang sendiri pun nak merasuk tu, diorang mohon dulu doa pada Allah, nak rasuk hamba dia ni, Allah izinkan, baru dia boleh masuk. Dan kebiasaannya dia merasuk ni, atau sebab mungkin dia marah, ataupun mungkin orang yang subuh dia, ataupun mungkin sebab orang tu sendiri yang kotor, mudah dia untuk masuk. So dalam pandangan Cik Adin, dalam konteks masyarakat Melayu kita yang dah moden sekarang ni, yang kebanyakan yang duduk di bandar, ada setengah daripada mereka yang tidak mempercayai langsung kewujudan makhluk halus. Ada setengah mereka masih mempercayai kewujudan mereka. So dalam pendapat Cik Adin, macam mana pula dengan konteks penerimaan masyarakat Melayu moden terhadap unsur-unsur mistik macam ni? Okay, kalau pada pandangan saya lah, secara kalau kita ambil pada pandangan sudut agama, kita kena cek balik lah iman kalau kata kita tak percaya dengan perkara gaib ni. Sebab dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, Allah beritahu walladzina yu'minuna bil ghaibi wal bil akhirati hum yuqinun wa bil akhirati hum yuqinun. Allah bagi tahu perkara gaib ni dalam surah Al-Baqarah, boleh cek, saya lupa maksud dia, ayat yang ketiga. Allah bagi tahu beriman dengan perkara gaib. Dan perkara gaib ni kalau kita tengok dalam rukun iman itu sendiri, banyak perkara gaib. Allah tu pun gaib, tapi gaib Allah ni taklah seperti gaibnya makhluk-makhluk dia lebih gaib daripada yang gaib. Kalau kata kita tak percayakan kepada jin, maksudnya iman kita ada problem lah. Sebab benda ni dia tak nampak, tapi kita dapat rasa.
Dia tak nampak tapi kita dapat rasa. Dan dia memang ada. Allah sendiri bagi tahu dia memang ada. Rupanya macam mana wallahu alam. Itu atas ilmu masing-masing lah. Ada yang jumpa berwatakan seperti perempuan, seperti budak kecil, macam-macam lah. Pada pandangan saya, kalau saya ambil daripada sudut agama, kalau katakan dia kurang mempercayai ataupun langsung tak percaya, dia kata benda ni tak wujud, benda ni tak ada, kena check balik iman tu. Check balik. Sebab agama Islam ni indah. Agama kita ni kompleks. Kita percaya Islam, kita anuti Islam ni pertamanya melalui logik iman kita sendiri, yang mana kita bersyahadah, dan yang mana kita bersyahadah, kita membenarkan dengan hati, kita ucap dengan lisan, dan kita beramal dengan tubuh badan, anggota badan kita ni. Dan yang kedua, secara logik akal, kita anuti Islam ni. Bila kita kata kita beriman dengan Allah, apa logik akalnya Allah ni ada? Ni alam ni ada yang diciptakan. Sebagai contoh kereta, dia takkan terjadi dengan sendiri, dia mesti ada pembuat dia. Tapi Allah tu, Maha Suci Allah, kita pun tak tahu macam mana dia boleh ada. Yang tu kita tak perlu fikirlah. Cuma yang saya boleh jawab tadi, kalau kata kurang percaya tu, kena check balik lah iman. Kena check balik. Sebab dia memang ada, dan dia memang dekat dengan kita. Kita dengan dia hidup dalam satu dunia, berkongsi alam, tetapi tinggal hidup berlainan dimensi. Wallahualam.